Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pertemuan pada pagi ini kita nak meneruskan pembacaan daripada kitab hadis yang telah dikumpulkan hadis dan riwayat-riwayatnya oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala. Ahlan kepada Ayu Hafiz, Ummi Abi, Fatimah Az-Zahra, Ikin dan juga Hasif serta semua sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok, di FB pula. Ahlan Adeline, kemudian Fauzi Ahmad Isa, Haifa Najwa, Fatimah Samsuddin, Sutarman Widya, kemudian Safia Sapiam dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita dah tiba pada bab yang ke-70 daripada tajuk berkenaan tentang pengurusan jenazah. Dan pada bab yang ke-70 Imam Tirmizi membawakan tajuk Babu Maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang fi azabil qabr, berkenaan tentang siksa kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka siksa kubur sabit daripada periwayatan Al-Quran dan hadis secara tawatur. Jom kita lihat hadis-hadis pada 1054. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalf al-Basri qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kubira, kubira boleh gariskan bawahnya, ay udkhila, apabila dimasukkan jenazah, au qala, ataupun pada waktu itu ada penambahan perkataan, ahadukum, salah seorang daripada kamu. Maka apabila salah seorang daripada kamu memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, ke dalam kuburnya, atau maka akan datang kepada jenazah tersebut malakan, dua malaikat, aswadan, yang mereka ini berwarna hitam, azrakan, dan mata mereka berwarna biru. Maka bagi kita, warna biru cantiklah. Tapi sebenarnya dulu-dulu orang Arab tidak suka berwarna biru. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, arada, yang ingin digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa gambaran mereka ini adalah gambaran yang menakutkan, dan pada waktu itu berwarna biru mata kedua malaikat ini. Dan warna biru abghadul alwan, pada zaman tersebut adalah warna yang paling dibenci oleh masyarakat Arab. Li'annaha, kerana mata biru adalah warna yang pada waktu itu dimiliki oleh orang-orang Rom, dan orang Rom termasuk daripada kalangan musuh yang tidak disukai oleh orang Arab. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka azraqan, mata mereka berwarna biru. Yuqalu li'adihima, dikatakan kepada salah seorang daripada kedua malaikat tersebut, al-munkar, dan yang keduanya adalah an-nakir. Maka lihat kepada Sarah pada baris yang kedua, wasummiya bih, dan malaikat ini dinamakan munkar dan nakir
li'anna al-mayyit lam ya'rifhuma, kerana jenazah tak kenal pun kedua malaikat ini, maka dipanggil Munkar dan Nakir. Sementara itu, sebahagian daripada riwayat fiqh menyebutkan bahawa untuk orang-orang yang beriman, maka dikenali mereka ini dengan nama Mubashir dan Bashir. Untuk orang yang berdosa ataupun yang tak beriman, malaikat ini dikenali Munkar dan Nakir. Adapun untuk orang yang beriman, dikenali dengan nama Mubashir dan Bashir. Fayaqulan, kita lihat kepada hadis, maka kedua malaikat ini akan berkata, ma kunta taquli, apa yang kamu katakan berkenaan tentang lelaki ini, iaitu baginda Nabi SAW. Fayaqul, maka orang yang beriman pada waktu itu akan menjawab, huwa Abdullah, beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Ashhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya baginda Nabi SAW adalah hamba dan utusannya. Maka bila malaikat tengok orang yang beriman ini boleh menjawab setiap soalan yang diajukan, fayaqulan, maka kedua malaikat ini akan berkata, qad kunna na'lam, sesungguhnya adalah kami mengetahui, annaka taqulu hadha, bahawa inilah jawapan kamu, thumma yufsahu lahu fi qabri, maka akan diperluaskan untuknya di dalam kuburnya, sab'una dhira'an fi sab'in, 70 kali 70 hasta, 70 lebar, 70 panjang. Maka sabda Nabi akan dilebarkan untuknya kuburnya. Bukan sekadar lebar, summa yunawwaru lahu fi, akan diberikan cahaya untuknya di dalam kubur. Summa yuqal, kemudian akan dikatakan kepada jenazah tersebut, nam, tidurlah kamu, tidur, rehat, tidur, sehinggalah hari kebangkitan. Fayaqul, maka jenazah ini akan berkata, arji'u ila ahli, adakah boleh aku nak kembali kepada keluargaku? Fa ukhbirahum, lalu aku maklumkan kepada mereka untuk jangan risau, kerana inilah layanan aku. Fayaqulan, maka kedua malaikat ini akan berkata, nam, tidurlah kamu, kanaumatil arus, seperti mana tidurnya pengantin, alladhi, tidur yang tidak dikejutkan kecuali apa yang disukai oleh keluarganya. Maksudnya tidur. Daripada waktu tersebut akan disuruh untuk rehat sampailah ketika mana tiupan sangkakala yang kedua. Hatta yab'athahu Allah, sehinggalah Allah membangkitnya min madja'ihi, daripada tempat pembaringannya tersebut. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, wa in kana munafiqa, dan jika jenazah tersebut adalah seorang munafik, maka berkatalah berkenaan tentang jawapan-jawapan. Bila ditanya siapa lelaki ini, dia tak boleh jawab. Bila tanya tentang soalan ini, maka tak boleh jawab. Maka pada waktu itu dia akan menjawab, sami'tun nas, aku pernah mendengar manusia, yaqulun, berkata-kata, fakultu, maka aku pun bercakap seperti manusia. Orang yang pada waktu itu tidak benar-benar beriman, maka dia akan berada pada situasi dan pada keadaan yang pada waktu itu dia tidak kenal dan dia tidak tahu soalan-soalan yang ditanya. Fakultu mislah, maka aku memberi jawapan seperti apa yang orang ramai kata, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulan, maka berkatalah Munkar dan Nakir, qad kunna na'lam, sesungguhnya adalah kami mengetahui, annaka taqulu dhalika, bahawa inilah jawapan kamu. Fayuqal, maka dikatakan kepada bumi, iltaimi, bercantumlah kamu ke atas jenazah ini. Bercantum, bumi disuruh bercantum. Fataltaimu alaih, maka pada waktu itu bercantumlah bumi di atas jenazah ini. Fatakhtalifu, maka berceragalah adla'uhu, tulang belulang dan tulang rusuknya. Fala yazalu fiha, maka orang yang tidak boleh menjawab soalan akan berterusan berada di dalam kubur, mu'adzaba, dalam keadaan diseksa, sehinggalah Allah membangkitkannya daripada tempat pembaringannya kelak.
Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas, Bara' bin Azib, Abu Ayyub, Anas bin Malik, Jabir, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka semua meriwayatkan daripada Nabi SAW berkenaan tentang siksaan kubur. Berkata Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah adalah hadis yang hasan gharib, riwayat yang ke-1055. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abdatu an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal mayyitu, apabila meninggal dunia salah seorang daripada jenazah, urida, maka ditunjukkan kepadanya maq'aduhu, tempat kembalinya. Ketika mana seseorang itu nak meninggal dunia, maka ditunjukkan ke manakah tempat kembalinya. Fa in kana min ahli jannah, jika orang tersebut daripada kalangan ahli syurga, fa min ahli jannah, maka dia akan ditunjukkan tempatnya daripada syurga. Wa in kana min ahli nar, dan jika dia adalah penghuni neraka, maka akan ditunjukkan tempat kembalinya daripada neraka. Thumma yuqal, kemudian akan dikatakan kepada jenazah ini, hadza maq'aduka, inilah tempat kembali kamu, sehinggalah Allah membangkitkan kamu kelak pada hari kiamat. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini juga adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-71, kata Imam Tirmizi, berkenaan tentang ganjaran mengucapkan takziah. Bab ma jaa, bab pada hadis yang telah datang, fi ajri, pada pahala man, orang yang azza, mengucapkan takziah, musabah, kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Apakah maksud takziah? Lihat kepada Sahara pada baris yang kedua. Al-azza maksudnya adalah as-sabar. Bila kita kata al-azza, maksudnya adalah sabar. Maka apakah maksud takziah? Maka at-takziah memberi maksud hamluhu ala sabar, menggalakkan seseorang itu untuk bersabar dengan ucapan yang tertentu, dengan doa dan nasihat yang tertentu. Maka takziah memberi maksud menggalakkan seseorang yang dalam musibah untuk bersabar. Riwayat 1056, cuma dia ada hikmah, dia ada cara dia pada waktu itu sehinggakan orang tersebut tidak terasa. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا والله محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man azza, barang siapa mengucapkan takziah, musabah, kepada orang yang sedang ditimpa musibah, falahu, maka adalah untuknya mithlu ajrihi, pahala yang sama seperti orang yang bersabar apabila diuji. Maksudnya besar ganjaran dia. Sebab itu dituntut untuk memberikan takziah. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada periwayatan Ali bin Asim, dan sungguh telah meriwayatkan sebahagian daripada mereka daripada Muhammad bin Suqah dengan sanad ini lebih kurang sama, namun secara mauquf, walam yarfa'hu, dan tidak dimarfu'kan hadis tersebut. Wa yuqal, dan dikatakan, aktsaru ma batuliya bihi, kebanyakan yang pada waktu itu diuji dengan pada waktu itu perbahasan berkenaan tentang periwayatannya dalam hadis ini adalah Ali bin Asim, naqamu alaih, mereka pada waktu itu banyak mengatakan kelemahan dalam periwayatan oleh Ali bin Asim rahimahullahu taala. Bab yang ke-72, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan orang yang yamutu, meninggal dunia pada hari Jumaat. Maka dibawakan hadis berkenaan tentang orang yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Riwayat 1057. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi wa Abu Amir al-Aqadi qala hadatsana Hisham bin Sa'd an Sa'id bin Abi Hilal an Rabi'ah bin Saif an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min muslim, tidaklah daripada kalangan orang Islam, yamutu, adanya orang yang meninggal dunia pada hari Jumaat,
au lailatal jumaah, ataupun pada malam Jumaat, illa kecuali waqahu Allah akan menyelamatkannya min fitnatal qabri, daripada fitnah kubur, daripada ujian kubur. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah gharib dan tidaklah sanadnya pada waktu itu bersambung. Rabi'ah bin Saif sesungguhnya meriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Al-Hubuli daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dan kami tidak mengetahui bagi Rabi'ah bin Saif ada sama adanya pada waktu itu pendengaran riwayat daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum. Bab yang ke-73 kata Imam Tirmizi, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi ta'jilil janazah, berkenaan tentang menyegerakan pengkebumian jenazah. Riwayat 1058, wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdullah bin Wahb an Sa'id bin Abdul Rahman al-Juhani an Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib an abihi an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada beliau, ya Ali, wahai Ali, salasun, ada 3 perkara, la tuakhirha, janganlah kamu lewatkan. Ada 3 perkara, kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, janganlah kamu lewatkan. Maka apakah 3 perkara tersebut? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara tersebut, yang pertama, as-salatu, adalah salat, idza anat, apabila telah masuk waktu, maka jangan lewatkan. Apabila telah masuk waktu, maka jangan melewatkan solat. Itu nombor 1. Nombor 2, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal janazatu, ini tajuk kita, jenazah, idza hadarat, apabila pada waktu itu telah datang padanya kematian, maka segerakan pengkebumian dia. Dan yang ketiga, wal ayyimu, seseorang yang pada waktu itu bujang, lelaki, seorang wanita yang bujang, yang dara, yang belum berkahwin. Sebab itu lihat kepada Sahara. Apakah maksud ayyim? Allati la zawjalaha, wanita yang tidak mempunyai suami. Maka seorang wanita yang belum berkahwin, segerakanlah perkahwinannya. Idza wajadat laha kuf'a, apabila telah mendapati untuk wanita tersebut akan kuf'a. Apakah kuf'a? Seseorang yang secocok dan serasi, kufu dia. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib, wa ma ara, dan tidaklah aku berpandangan, kata Imam Tirmizi, sanadnya sebagai muttasil. Bab yang ke-74, babun akhar, bab yang lain berkenaan tentang kelebihan memberi ta'ziah. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Hatim al-Muaddib qala hadatsana Yunus bin Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala hadatsana Yunus bin Muhammad قال حدثنا الأسود عن منية ابنة عبيد بن أبي برزة عن جدها أبي برزة, daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man azza, barang siapa mengucapkan ta'ziah, thaqla, apakah maksud thaqla? Lihat kepada Sahara, iaitu allati mata waladuha, orang yang baru kematian anak. Okey, sabda Nabi, bila seseorang itu mengucapkan ta'ziah kepada seseorang yang diuji dengan anak yang baru meninggal dunia, kusia, maka akan dipakaikan untuknya sepasang pakaian fil jannah, di dalam syurga. Maka dalam syurga nanti akan dipakaikan beliau dengan sehelai pakaian, satu set pakaian daripada pakaian syurga. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah gharib dan sanadnya tidaklah begitu kuat. Bab yang ke-75, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang fi raf'il yadain, berkenaan tentang mengangkat takbir sewaktu solat jenazah. Maka boleh lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Orang yang mengatakan pada solat biasa, selain daripada takbiratul ihram, sunnah untuk mengangkat takbir, maka mereka berkata dalam solat jenazah ketika mana mengucapkan Allahu Akbar, diangkat takbir. Dan orang yang mengatakan ketika mana solat biasa, selain daripada takbiratul ihram tidak ada takbir, maka ketika mana solat jenazah mereka menyebut tidak diangkat takbir, hanya disebut Allahu Akbar sahaja.
Okey, bab yang ke-75, riwayat 1060. Wa bihi ilaihi qala hadatsana al-Qasim bin Dinar al-Kufi qala hadatsana Ismail bin Aban al-Warraq an Yahya bin Ya'la al-Aslami an Abi Farwah Yazid bin Sinan an Zaid bin Abi Unaisah an Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi SAW kabbara, telah mengangkat takbir ala janazatin, untuk jenazah. Farafa'a, maka baginda telah Nabi SAW telah berkabbara, bertakbir. Rafa'a, mengangkat tangan untuk bertakbir. Maka Nabi SAW telah mengangkat tangan, kedua tangan baginda pada takbir yang pertama. Wa wada'a, dan baginda telah meletakkan tangan kanan baginda di atas tangan kiri. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini. Waqtalafa, dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang perkara ini. Maka kebanyakan daripada mereka berpandangan daripada kalangan sahabat Nabi dan selain daripada mereka, ayyarfa'ar rajul, bahawa hendaklah mengangkat seseorang itu kedua tangannya fi kulli takbirah, pada setiap kali diucapkan takbir. Maksudnya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar ketika mana dah selesai membaca Fatihah, takbir yang kedua. Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Allahu Akbar, takbir yang keempat. Setiap kali takbir diangkat tangan. Dan inilah pandangan Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq rahimahullahu ta'ala. Dan berkata sebahagian ahli ilmu pula, la yarfa'u yadaihi, tidak diangkat kedua tangannya kecuali hanya ketika mana kali pertama, iaitu takbiratul ihram. Maksudnya Imam Abu Hanifah punya pandangan Allahu Akbar hanya pada takbiratul ihram. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada takbir yang kedua, tiga dan empat hanya diucapkan takbir, tidak diangkat kedua tangan. Dan inilah pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah. Wa dzukira, dan dinukilkan daripada Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya beliau berkata berkenaan tentang solat ke atas jenazah, la yakbidu, tidak perlu nak memegang tangan kanan di atas tangan kiri, bahkan dibiarkan begitu sahaja. Wara'a, dan sebahagian daripada ahli ilmu berpandangan bahawa perlu untuk memegang tangan kiri di atas tangan kanan di atas tangan kiri, seperti yang dilakukan pada waktu solat biasa. Berkata Imam Tirmizi, memegang tangan kanan di atas tangan kiri ahabbu ilai, adalah aku lebih suka perkara tersebut. Bab yang ke-74, bab yang terakhir tentang pengurusan jenazah. Bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang, anna nafsal mu'min, sesungguhnya jiwa orang yang beriman mu'allaqah, pada waktu itu tergantung sehinggalah dia menunaikan pada waktu itu hutangnya. Maka seseorang itu apabila dia hutang, maka tergantung pada waktu itu rohnya. Apakah maksud tergantung? Lihat kepada qawata pada baris yang pertama. Maka kata para ulama, tergantung dan ditahan an maqamihal karim, daripada tempat yang baik yang sepatutnya pada waktu itu dia pergi. Dan kemudian ada yang mengatakan maksud daripada tergantung pada waktu itu adalah tergantung keputusannya, maka tidak akan diputuskan untuknya dengan kejayaan dan tidak pula dengan kebinasaan, sehinggalah pada waktu itu ditunaikan akan hutang-hutang dia. Maka mudah-mudahan kita diberi peluang untuk bertaubat, untuk membayar segala hutang ketika mana saat dekatnya dan hampirnya waktu kematian. Bab yang hadis yang ke-1061. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Usamah an Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'd bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min, jiwa orang yang beriman, mu'allaqatun, tergantung ataupun dalam kurungan tertahan disebabkan hutangnya sehinggalah diselesaikan pembayaran hutangnya. Riwayat 1062. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd an abihi an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, nafsul mukmin, jiwa orang yang beriman, mu'allaqah, tergantung disebabkan hutangnya sehingga ditunaikan pada waktu itu hutangnya.
Kata Imam Tirmizi, sanad yang kedua, hadis yang kedua ini adalah hadis yang hasan, dan sanad yang kedua ini adalah lebih sahih berbanding daripada sanad 1061. Alhamdulillah, kita telah selesai hadis-hadis berkenaan tentang pengurusan jenazah. Maka Imam Tirmizi bawakan pada bab yang seterusnya adalah bab yang berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bab tajuk yang besar yang ke-11, iaitu berkenaan tentang nikah. Maka kata Imam Tirmizi, abwabun nikah, bab pada hadis-hadis yang telah datang berkenaan tentang nikah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berkenaan tentang kelebihan orang yang bernikah. Riwayat 1063. Wabihi ilaihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Hafs bin Ghiyath an al-Hajjaj an Makul an Abi Shimal an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi SAW bersabda, arba'un, 4 perkara yang merupakan sunnah para nabi. Yang pertama adalah malu, al-haya. Yang kedua at-ta'attur, memakai wangi-wangian. Yang ketiga as-siwak, adalah bersugi. Dan yang keempat an-nikah, adalah nikah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Uthman, Thauban, Abdullah bin Mas'ud, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Ammar, Jabir bin Abdullah, dan juga Akaf radhiyallahu taala anhu. Maka siapakah Akaf ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah salah seorang sahabat, cuma ianya tidaklah begitu terkenal. Kata Imam Tirmizi, hadis Abu Ayyub Al-Ansari adalah hadis yang hasan gharib. Wabihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Khidash qala hadatsana Abbad bin Al-Awwam an Al-Hajjaj an Makhul an Abi Shimal an Abi Ayyub an Nabi SAW, nahwa riwayat yang lebih kurang sama daripada Hafs bin Ghiyath. Dan telah meriwayatkan hadis ini juga Husham dan Muhammad bin Yazid Al-Wasiti dan Abu Muawiyah, dan lebih daripada seorang daripada Hajjaj, daripada Makhul, daripada Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu. Namun mereka tidak menyebutkan daripada Abu Shimal, dan hadis Hafs bin Ghiyath dan Abbad bin Awam adalah hadis yang lebih sahih kata Imam Tirmizi. Riwayat yang ke-1064. Wabihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an al-A'mash an Umarah bin Umar an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab, dalam keadaan kami adalah pemuda-pemuda, la naqdiru ala syai'in, yang kami tidak mampu memiliki sesuatu pun daripada harta. Mereka pada waktu itu susah dan miskin. Maka baginda bersabda, ya ma'syaras syabab, wahai pemuda, alaikum, hendaklah kamu bil ba'ah, untuk menikah. Hendaklah kamu bernikah ketika mana adanya keperluan. Apakah maksud ba'ah? Maka boleh lihat kepada Arafah. Maka ba'ah bermaksud pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ba'ah bermaksud pada waktu itu kemampuan untuk bernikah. Kalaulah kamu ada kemampuan untuk bernikah pada baris yang terakhir Arafah, daripada nafkah, daripada tempat tinggal dan lain, maka Nabi kata, nikahlah kamu semua. Maka sabda Nabi SAW kepada mereka, hendaklah kamu bernikah jika kamu memiliki kekuatan untuk bernikah. Fa'innahu, kerana bernikah adalah lebih menjaga pemandangan dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati', maka jika tidak mampu salah seorang daripada kamu al-ba'ah, untuk bernikah, maka hendaklah dia berpuasa, kerana berpuasa itu untuknya adalah wija, adalah perisai. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir. Apakah maksud wija? Ianya bermaksud pada waktu itu adalah perisai, yang mana menghilangkan syahwah dan keinginan untuk berjima dan sebagainya. Maka sebab itu Nabi suruh untuk memperbanyakkan puasa, lagi-lagi untuk orang yang muda yang belum berkahwin. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khallal qala hadatsana Abdullah bin Numair qala hadatsana Al-A'mash an Umarah nahwa, wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan lebih daripada seorang daripada A'mash dengan sanad ini riwayat yang seperti ini. Dan Abu Muawiyah telah meriwayatkan daripada A'mash, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lebih kurang sama. Kemudian bab yang pertama berkenaan tentang bab nikah, berkenaan tentang sabda Nabi, babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang larangan anit tabattul, daripada
memilih untuk tidak berkahwin. Maksudnya apakah itu at-tabattul, orang yang pilih untuk bujang sampai bila-bila, maka ada larangan untuk perkara tersebut. Ini insya-Allah kita sambung kemudian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Insya-Allah pada pagi ini tak ada hayati Quran sebab sebentar lagi pada jam 6 lebih saya akan berada dalam program Tanyalah Ustaz. Maka jemput untuk menonton bersama. Saya akan kongsikan linknya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.